Okey, hari ini kita akan masuk bahagian seterusnya dalam topik ubahan ni adalah ubahan bergabung ataupun ubahan tercantum. Joint variation kat sini. Kamu tengok simple je. Minggu lepas saya dah ajar kamu tentang ubahan dua benda. Yang pertama ubahan langsung. Langsung maksudnya duduk di atas. Satu lagi ubahan songsang di bawah. Okey. Yang ni dua benda, satu atas, satu bawah. Kalau dia bagi tahu kata P berubah secara langsung dengan Q. Maksudnya P berubah secara langsung dengan Q. Tukar je persamaan, P sama dengan KQ. Ini kalau berubah secara langsung kan. Okey. Satu lagi, minggu lepas juga kita cerita satu lagi tentang kalau P berubah secara songsang dengan Q. Yang ni kat mana? Kat bawah. Jadi kita buat P berubah secara songsang. Satu perkataan songsang dengan Q. Tukar jadi persamaan P sama dengan K per dengan Q. Okay. Jadi kat sini secara ringkasnya maksudnya langsung ke atas, songsang kat bawah. Hari ini kita tengok bergabung ataupun tercantum. Jadi dua-dua dipakai. Nampak? Aku banyak contoh ni sebagai contoh pakai buku ni je. Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Nampak? Jadi dia berubah secara langsung dengan X dan Z. Dua-dua langsung. Dua-dua duduk di atas. Dua-dua duduk di atas. Nampak? S berubah secara langsung dengan T dan secara songsang dengan U. Maksudnya T atas, U bawah. Betul? T atas, U bawah. Tukar je semua kan? T atas, U bawah. Letak K saja. Simple je. Ingat dua benda tu je. Dia buatlah macam mana pun kamu takkan ada masalah dengan kamu kan. Okey, R berubah secara songsang dengan M dan punca kuasa N. Maksudnya apa? Songsang, dua-dua songsang. Kalau dia kata macam ni, dua-dua songsang. Songsang dengan M dan punca kuasa 2N. Dua-dua kat bawah, nampak? Dua-dua kat bawah. Dua-dua duduk sebelah-sebelah, dua-dua kat bawah. Letak K kat atas. Okey. R berubah secara tercantum dengan PT. Sudah dia bagi. Secara tercantum dengan PT dan secara songsang dengan S. Secara tercantum ni kita boleh anggap dia macam secara langsung. Nampak? Secara langsung dengan PT. Itu perkataan yang beza dia sikit je. Sama. Lain semua sama macam minggu lepas kan. Tak ada masalah. Okey. Terus masuk tengok soalan lah. Macam biasa, kalau kamu ada apa-apa nak tanya, kamu terus tanya saja saya, senang. Saya akan stop sebentar, kita explain sampai insyaAllah takat mana yang saya mampu. Ya, macam mana? Cikgu, ya. Maksudnya topik yang last kali ni je sambung, je hubung kaitkan je lah antara dua topik yang lalu Betul, dia sambung dua tu je. Cuma nanti kamu akan tengoklah macam mana dia tanya. Soalan ni sebenarnya cara dia tanya dalam exam tu kadang-kadang, tengok takut. Tapi bila kita dah faham ubahan, soalannya akan jadi mudahlah insyaAllah. Okay. Macam minggu lepas kita tengok kan dia cerita pasal apa? Tekanan gas lah, macam-macam. Benda tu yang pelajar tengok dia rasa macam susah. Tapi kalau dia faham ubahan, kena faham. Topik ni cerita dia soalan pasal ubahan. Kalau ubahan, perhatikan hanya pada songsang ataupun langsung ataupun tercantum. Itu saja. Okay. Tengok contoh soalan ni kan. P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q dan secara langsung dengan punca kuasa dia tak tulis 2 ni, patutnya dia kena tulis punca kuasa 2. Kamu tambah sikit punca kuasa 2 sebab in English square root. Square root maksud punca kuasa 2. Okey. Secara songsang dengan kuasa 2Q. Jadi kuasa 2Q kat bawah, langsung dengan punca kuasa 2R. Punca kuasa 2R dekat atas. Jadi kita tulis sebagai P berubah secara siapa langsung? Punca kuasa 2R. Siapa songsang? Kuasa 2Q. Macam tu je. Okey. Jadikan persamaan kan. Dalam bentuk persamaan kita hanya perlu letak K je. P sama dengan K
punca kuasa 2R per dengan Q kuasa 2. Okey. Kamu boleh try lah tengok B dengan C sementara Azan kat sini. Saya akan stop sebentar. Tengok soalan B tu sama. Tuliskan setiap ubahan berikut dalam bentuk persamaan. Senang je. V berubah secara langsung dengan punca kuasa 3W. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi ada langsung, ada songsang. Jadi kita akan buat V berubah secara, ada langsung, ada songsang. Langsung ke atas. Punca kuasa 3W. Punca kuasa 3W. Okey. Secara songsang dengan punca kuasa 2X. Secara songsang kat bawah. Songsang dengan punca kuasa 2X. Nak jadi persamaan, kita just letak apa? Letakkan sama dengan letak K saja. Salin semula kat atas tu. Iaitu atas punca kuasa 3W per dengan punca kuasa 2X. Dia macam tu je. Boleh terus. Tengok. C pula. X berubah. Ya. K tu dekat yang atas tu ke dekat tepi ke kat bawah? K kena letak, dia K ni dia kena letak atas atau tengah. Boleh. Bawah tak boleh. Tengah. Okey. Okay. Tengah boleh, atas pun boleh. Okey. Jadi kalau kamu tulis K ni, kamu boleh tulis macam ni lah. K punca kuasa 3W per semua dengan punca kuasa X. Yang ni pun boleh. Yang ni pun boleh. Tengah-tengah pun boleh. Yang tak boleh macam mana? Yang tak boleh adalah dekat bawah. Kat bawah tak boleh. Okey. Okey. C, X berubah secara songsang dengan Y. Tak ada apa kaitan, Y ni tak ada perubahan. Secara langsung dengan punca kuasa 3Z. Hati-hati kat situ kan. Jadi X berubah secara songsang ada, langsung ada. Song atas, song bawah lah. Songsang dengan Y, Y kat bawah. Langsung dengan punca kuasa 3Z. Okey, letak K. X sama dengan, tapi kalau nak selamat letak K sebelah benda yang kat atas. Dia selamat sikit lah. Z per semua sekali. Y. Dia cantik sikit. Okey, itu bahagian pertama dalam apa kita panggil dia ubahan bergabung ataupun tercantum. Okey. Saya ingat dalam buku teks dia guna perkataan tercantum, saya rasa. Tercantum, join. Okey. Kamu cek nanti ya, saya pun tak cek buku teks ni. Kita tengok soalan nombor 2 pula. Boleh Yang lain boleh? Ada soalan bagi tahu Nombor 2. Diberi bahawa P berubah secara songsang. Ini dia bagi dia siap nampak. P berubah secara songsang. Saya akan tulis kat situ dulu. Okay, nampak clear. Okay, P berubah secara songsang dengan X dan Y kuasa 2. Dua-dua sekali. Jadi kat sini songsang dua-dua sekali, maksudnya dua-dua duduk dekat bawah. X duduk dekat bawah, Y kuasa 2 pun duduk kat bawah. Ini dia kata berubah secara songsang dengan X dan Y kuasa 2. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Bila dia kata ungkapkan P dalam sebutan X dan Y, maksudnya apa? Kita kena kira nilai bagi K tu. Kena kira nilai bagi K. Kita buatlah. Sebab tu dia bagi nilai macam ni. Langkah pertama, kita tukar jadi persamaan dulu. P sama dengan, dia dah jadi apa? K per dengan X, Y kuasa 2. Okay, kita kira K macam biasa, ni bawa ke atas, dia akan jadi P darab dengan X darab dengan Y kuasa 2 sama dengan K. Masukkan nilai yang dia bagi kat situ. P 1/5. Darab dengan X dia bagi 10. Darab dengan Y pula dia bagi 2. Tapi kita kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 sama dengan K. Dapatlah. Kita punya kalau kita potong ni 10 dengan 5. Kamu boleh guna kalkulator terus. Tak ada masalah. 2 kita akan dapat K sama dengan 8. Ini jawapan kita akhir. Oleh sebab itu P sama dengan K tu ganti semula dengan nombor dia 8 per dengan
X, Y kuasa 2. Okey? Simple je ni. Jadi persamaan ni akan digunakan sama. Yang beza dia apa? Yang beza dia K saja. Banyak ni. Beza K sebab benda yang sama dia cerita kat atas. Jadi langkah yang ini pun kita buat benda yang sama juga. Contoh saya akan buat sama juga. P sama dengan K per X, Y kuasa 2. Jadi K sama dengan pindah ke sebelah ni X, Y kuasa 2P. Dia susun ni, yang ini, kita susun siapa dulu pun tak kisah. Tak ada masalah. Sebab darab. 2 darab 5, 5 darab 2, 2 darab 3, 3 darab 2 sama. Tak kisah. Siapa dulu pun tak apa. Okay? Asalkan kita faham tujuan dia untuk nak kira K. Jadi K kat situ adalah X. Saya letak kat situ ada 1/5. Y kita 2. Jadi darab 2 kuasa 2. P 7. Okay? Jadi kat sini kita tengok 4 dengan 7 tak boleh mati dengan 5. Biar je dalam bentuk pecahan. Jadi kita akan dapat 4 darab 7, 28/5. Biar macam ni je. Okay. Bila macam ni, persamaan kita boleh tulis dalam bentuk P sama dengan, okay, seorang atas, seorang bawah. 28 per dengan 5X, Y kuasa 2. Macam tu. Kita boleh tulis macam tu terus. Okay. Ini bila K kita adalah dalam bentuk pecahan. Boleh? Okay. Teruskan, kita tengok kat situ. Terus. B. Sama tak cerita dia? Sama. Dia ubah nilai. Supaya kamu tak careless bila nak kira dia. Benda yang sama. Dia buat yang benda sama. P sama dengan K per dengan X, Y kuasa 2. Sama. Nampak? Okay. Kemudian nak cari K. K sama dengan semua ni bawa ke sebelah. Susun macam mana pun tak kisah. Kamu nak susun ni kat belakang macam tadi pun tak apa. P, X, Y kuasa 2 pun tak apa. Asalkan masuk gantikan nilai dia. Kan? Kalau P dululah. 2 darab dengan X, 5 darab dengan Y, negatif. Okey. Nombor negatif pastikan hati-hati. Negatif kena letak dalam kurungan. Nombor negatif letak dalam kurungan. Kalau ada benda yang melibatkan apa? Kuasa 2. Kuasa je negatif letak kurungan. Kalau tidak, ni kamu tekan kalkulator. Kalkulator bagi jawapan. Tapi jawapan yang kamu kira tu salah. Okay. Ini kita akan dapat jawapan dia. 10 darab dengan 9 dapat 90 K dia. Jadi jangan tinggal macam ni. Soalan bukan tanya K. Soalan nak persamaan. Oleh sebab itu, P sama dengan 90 per dengan X, Y kuasa 2. Benda sama. Okay. Tengok, yang ini apa beza di C ni? C beza dia apa? Ada perpuluhan pula. Macam mana? Ada perpuluhan. Okay. Benda yang sama. P sama dengan K per X, Y kuasa 2. Yang mana K sama dengan P, X, Y kuasa 2. Okay. Nak cari K. Okay. Tadi saya pakai darab. Pelajar juga dibenarkan menggunakan kurungan. Iaitu K sama dengan P negatif 2 kurungan. Nampak? Kemudian kurungan lagi. X masukkan 1.4. Kemudian Y kuasa 2. Negatif 7 kuasa 2. Kamu boleh tekan kalkulator. Macam nombor macam ni kan, boleh tekan kalkulator. Kita ambil tekan kalkulator. Macam mana tekan kalkulator? Kita tekan je. Kalau guna kurungan, kamu tekan kurungan. Kalau kamu gunakan apa darab, kamu tekan je darab. Tapi kena pastikan, kena jaga-jaga, iaitu nombor negatif. Biasanya kita mesti letak dalam kurungan. Okay. Ini saya tekan dengan contoh. Yang ini dia tak ada kuasa. Negatif dia tak ada kuasa, saya boleh buat terus. Negatif 2. Macam tu je. Okay. Kurungan tak nak pakai apa-apa, nak pakai darab boleh. 1.4 tak ada masalah. Cuma yang belakang tu, bila kita kalau pakai darab, kamu kena darab dengan kurungan. Sebab nombor negatif yang nak dikuasakan mesti dia letak dengan kurungan. Baru dapat nampak. Negatif 686 per 5. Negatif 686 per 5. Okay. Boleh letak dalam pecahan. Kan? Negatif 686 per 5. Okay. Lepas itu kamu pun tulis jawapan. Oleh sebab itu, P sama dengan negatif 686 per dengan 5 dekat bawah. X, Y kuasa 2. Okay. Satu lagi.
Ni saya beritahu satu lagi. Bila kamu tukarkan benda ni, dia dapat perpuluhan yang cantik. Maksud perpuluhan dia tak ada perpuluhan panjang, tak mati-mati. Dia dapat perpuluhan dia negatif 137.2. Tepat-tepat. Boleh juga, pelajar boleh juga dibenarkan tulis dalam bentuk P sama dengan negatif 137.2. Itu. Kemudian per dengan X, Y kuasa 2. Ni pun boleh juga. Sebab apa? Nilai dia sama. Yang tak boleh apa? Kalau perpuluhan dia panjang, kamu pun dibundar pula tak boleh. Bundar tak boleh. Dia dah nilai dia dah lari. Dia tak boleh. Dalam ubahan tak boleh. Okey? Boleh? Ada soalan setakat ni? Boleh. Boleh saya rasa mudah lagi ni. Mudah lagi Okay, kita terus pergi seterusnya sebelah. Okay, ni pun sama. Soalan dia lebih kurang sama. Cuma dia punya ubahan dia berbeza. Ubahan dia berbeza sikit. Kita tengok. Apa ubahan dia kat situ? Diberi bahawa A berubah secara langsung dengan X kuasa 2 secara songsang dengan punca kuasa 2Y. Memang kamera saya ini ada masalah, dia tak apa clear sangat. Jadi kamu nanti kena tengok pada yang yang saya share dengan kamu tu, kertas asal. Okey, saya tulis itu dulu. A berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Langsung maksudnya kat atas. Secara songsang dekat bawah. Dengan punca kuasa 2Y. Tukarkan jadi persamaan A sama dengan K X kuasa 2 per dengan punca kuasa 2Y. Pindah semua, tinggalkan K saja. Dia akan jadi, siapa dulu? Okay, biasanya kalau ada punca kuasa, cara tulis dia punca kuasa mesti ditulis di belakang. Betul, kita tulis kat sini A punca kuasa 2Y. Naik darab. Kemudian per dengan X kuasa 2. Okay, elakkan kamu tulis punca kuasa 2Y A. Takut nanti dia terpanjang dia masuk dalam. Tak boleh. Kan? Kalau macam ni kita galakkan, kalau kamu tulis macam ni dia lebih sesuai, kita letak macam tu. Itu beza ni dengan ni. Beza dua ni. Cara tulis benda yang sama. Okay. Jadi K kita gantikan nilai. A kita kat situ adalah 6. Darab, nak pakai darab boleh, lagi senang pakai darab. Punca kuasa 2. Y kita 4. Per dengan X kita adalah 4 juga kuasa 2. Sama dengan K. Jadi tekan kalkulator, kamu akan dapat ini 2. Ini 12. 12 bahagi dengan 16. 12 bahagi 16 kita akan dapat 3/4. Okay, tuliskan semula jawapan. Oleh sebab itu, ini A sama dengan 3X kuasa 2 per dengan 4 punca kuasa 2Y. Seorang atas, seorang bawah. Okay, yang mula-mula dia panjang. Yang lain kita ikut semula saja kan. Hanya apa yang berbeza apa? Bila nilai kita masukkan, nilai dia pun akan berbeza. Jom kita try. Part A. Semuanya sama tak? Sama. A. Nak jawab sini boleh. Sini tulis pun tak apa. A sama dengan K X kuasa 2 per punca kuasa 2Y. Macam tu. Okay. Seterusnya, K sama dengan, ni pindah sini, iaitu A punca kuasa 2Y per dengan X kuasa 2. Okay. Ini cara tulis. Tadi K belah kanan. Ni K belah kiri, tak kisah. Asalkan nilai dia tidak berubah. Masukkan dia punya A, 6. Y, 9. X, 2 kuasa 2. Okay, ambil kalkulator. Tekan je kalkulator. Macam mana kalau kamu nak congak boleh, tekan boleh. Saya biasanya dalam exam saya kata, walaupun simple macam mana pun, kalau nak pakai kalkulator, pakai. Jangan peduli. Sebab kita takut nanti congak-congak careless kan. Okey. Pakai kalkulator, tekan kalkulator pun careless. Hati-hati kan. Okey, 6 darab dengan 3, 18 kat situ. Bahagi dengan 4. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ dalam pecahan 9/4. Jadi jawapan tulis macam mana? Oleh sebab itu A sama dengan K pecahan. Seorang atas, seorang bawah. 9
X kuasa 2 per dengan 4 punca kuasa 2 Y. Okey. Cuma benda ni kadang-kadang dalam objektif dia boleh berubah dah benda ni. Dia boleh suka hati tukar. Dia akan pasuk gunakan indeks. Dia akan gantikan benda ni naik ke atas jadi kuasa 1/2 itu kemudianlah kita bincangkan. Okay, yang penting Cikgu, kamu kena faham. Ya. bukan jawapannya 9/2. 9/2 eh? Ha. Oh, saya salah tekan kalkulator. Sorry. 9/2. Sekarang ni 9/2. Saya dapat 4.5. Convert salah. Kan? Okey. Betul. Okey. Kita tengok B pula kan. B. Benda yang sama. Sini. Okey. Tengok. Benda yang sama ulang lagi. Saya buat B je sini. Jadi A sama dengan KX kuasa 2 per dengan punca kuasa 2Y. Okey. Kemudian K sama dengan A punca kuasa 2Y per dengan X kuasa 2. Kita masukkan A kita 6. Y kita 16 per dengan negatif 3. Ini hati-hati. Sama. Benda yang sama kan. Berlaku negatif 3 kuasa 2. Okey. Tekan kalkulator. 6 punca kuasa 2, 16 per dengan nampak? Ni kalkulator ni dia per sekali. Bahagi dengan 9. (8/3). Betul ke 8/3? Betul. 8/3 kan. Jawapan kita akan dapat oleh sebab itu A sama dengan 8X kuasa 2 per dengan 3 punca kuasa 2 Y. Okey. Ini saya boleh tinggal kamu lah. C ni kamu boleh buat nanti kan. Tak ada masalah. Okey. Kita masuk bahagian seterusnya. Yang penting kat situ kita akan masuk bahagian pengiraan pula. Pengiraan. Soalan dia apa? Selesaikan setiap masalah berikut. Selesaikan setiap masalah berikut. Okay? Pertama kat situ, kamu tengok. Cari ni jadual bawah. Ini jadual dia hilang. Mana jadual dia? Tengok. Tutup jadual dia, hilang jadual. Nombor 4. Okey, letak balik jadual ya. Okey. 6, 18. Kemudian L itu 2, 3. M 16W. Jadual dia. Bagi dia buat dalam bentuk jadual cantik. Dia tutup punya jadual tadi. Bagi contoh kamu. Okey. Untuk soalan macam ni, sama ke kaedah dia? Cuma kat sini saya selalu bagi tahu kalau kamu tengok ada dekat atas ni dia bagi K berubah secara langsung dengan L kuasa 2 dan punca kuasa 2M. Biasanya saya akan buat dekat dalam ni L kuasa 2 saya akan buat siap. Kuasa 2 supaya tak lupa. Kan? Punca kuasa 2M saya buat siap. Punca kuasa 2M, punca kuasa 2M, punca 2M. Takut nanti terlupa letak. Okey, kemudian yang lain macam biasa. Kita tukarkan benda ni dalam bentuk persamaan jadi K sama dengan K kecil. K besar lain, ni K kecil. Sebab tu dia pakai huruf besar. Ni K kecil yang formula kita. Kan K kecil L kuasa 2 per dengan punca kuasa 2M. Okey, ni kena hati-hati kan. Sebab saya pakai huruf semua. Boleh ubah huruf tapi biasanya saya kekalkan supaya tak pening sikit. Dia masukkan jadi K kecil kita, pemalar kita akan dapat K punca kuasa 2M per dengan L kuasa 2. Masukkan nilai kita sahaja. Kan? Yang ambil yang mana? Set yang ada semua nombor bermula. Kan? Kita masukkan K kita 6.
punca kuasa 2 M kat sini adalah 16 per dengan 2 kuasa 2. Dapat K kecil kita pemalah. Jadi persamaan kita terus jadi kat sini adalah sama dengan K besar sama dengan apa ni? Kita dapat 6. Betul? Akan dapat 6 L kuasa 2 per punca kuasa 2M. Okey. Kemudian kita boleh buat yang ni pula. Kita masuk pula yang ini seterusnya. Jadi K untuk yang kotak belah sini pula. K kita 18 sama dengan 6. L kita adalah 3 kuasa 2 per dengan punca kuasa 2W. Okey. Benda nak cari kat bawah, kamu hanya buat apa? Tukar tempat. Jadi punca kuasa 2W sama dengan 6 darab dengan 3 kuasa 2 per dengan 18. Okey, nak dapat W? Jawapan semua ni kuasa 2 kan. Tekan kalkulator tu 6 dapat 3. Jadi sini akan jadi 3 kuasa 2. Jawapan akhir W sama dengan 9. Cuba kamu semak tengok. Kadang-kadang saya pun careless juga. Okey. Ini kaedah yang biasa diguna. Macam minggu lepas kat saya ada ajar kamu tentang 2 jenis kaedah. Satu lagi kaedah kita guna kaedah apa? Kita guna kaedah perbandingan. Ingat tak kaedah perbandingan Perbandingan lagi pendek sikit lah. Bukan lagi pendek, dia lagi mudah sikit. Kalau kamu cekap guna kalkulator. Contoh nampak jawapan dia 9 sekarang ni. Tengok. Tutup. Kaedah perbandingan apa kita buat? Lain semua sama. K je. Kita ambil dekat K. Kat sini cuba kita tahu K kita ni. Bukan yang ni Yang K kecil. Yang ambil K besar ni. K kecil. Pemalar kita. K kecil ni kita terus keluarkan dia. Kita letak kiri dan kanan. Jadi K kecil. Punca kuasa 2M per L kuasa 2 sama dengan dia pemalar dia adalah sentiasa nilai dia mesti sama. Kita buat macam tu. Tak buat banyak mesti macam ni, tak ada. Kita terus buat benda macam ni. Kita masukkan. Yang ini belah kiri, yang ini belah kanan. Masukkan. Jadi K yang ini 6. Punca kuasa 2 M kita 16 per dengan L 2 kuasa 2. Sama dengan, masukkan yang ini pula, 18 punca kuasa 2 W per dengan 3 kuasa 2. Macam tu. Jadi kita boleh selesaikan terus W ni, kita pindah ni semua ke sebelah. Potong. 3 kuasa 2 apa? 9 letak kat sini. Okey. Kemudian 18 potong. Darab turun bawah jadi sini. Okey. Lepas tu kita boleh tekan kalkulator yang ramai-ramai ni. Tekan kalkulator 9 darab dengan 6 darab dengan punca kuasa 2 16. Kemudian cepurkan dengan 2 kuasa 2 darab dengan 18. Jadi kita akan dapat 3. Sama cerita dia. Jadi W sama dengan punca pergi sebelah jadi 3 kuasa 2. W sama dengan 9. Jadi 2 kaedah yang kita gunakan. Satu kaedah kita dapatkan persamaan dulu. Satu lagi kaedah kita compare nilai pemalar K kita. 2 cara. Okey. Tapi biasanya kalau soalan macam ni dia nak cari unknown macam ni, saya dah galakkan guna kaedah ni lah. Kan? Okey, jom kita tengok. Boleh Contoh ni. Saya gunakan kaedah yang kedua. Kita dapatkan ni dulu kat atas ni. Jadi E sama dengan KF per dengan G kuasa 2. Jadi K kita adalah sama dengan E G kuasa 2 bawah naik atas. F turun bawah. F. Okey. Dapat benda ni. Kita tulis dua-dua kiri kanan. E G kuasa 2 per dengan F sama dengan. Dia mesti sama. Benda dia benda sama. Dia mesti sama.
Macam tu. Kemudian kita gantikan, masukkan. E kita berapa? 14. Tengok yang ni. G 2, jangan salah masuk. Per dengan F 7. Okey, yang ini pula E kita 1/3. Okey, bila 1/3, dia dah ada pecahan siap. Kamu tulis 1/3. Macam tu. Kemudian G kuasa 2 kita 6, dia kat atas ni. Okey, kemudian per dengan F, M kat bawah ni. Dia macam tu. Okey, lepas tu kita nak dapat M. Macam nak dapat M? M yang kita nak ni dia duduk dekat bawah. Bila benda dekat bawah kita nak, kita kena M tu saja naik ke atas. M saja naik ke atas. Sebab benda yang kita nak mesti kita letak ke atas. Jadi M akan pergi sini. Betul, saya buat kat sini tengok. M pergi sini. Okey. Jadi 7 nak tak? Tak nak. Kita nak M saja sini. 7 pun potong pergi sini juga. Okey. Dua-dua ni pun kita tak nak. Kita nak M saja. Dia turun ke bawah. Boleh tekan kalkulator. Kalau nak tekan kalkulator atas dulu, bawah kemudian pun boleh ya. Contoh saya guna atas bawahan 6 kuasa 2 darab 7 252 per buat satu-satu. 3 darab 14 darab dengan 2 kuasa 2. 168. Dia baru kita dapat. Kecilkan. 252 per dengan 168, kita akan dapat 3/2. Siapa 3/2 ni? M sahaja yang tinggal. Okey. Ini kalau kita buat secara manual. Kan? Kalkulator kamu dia boleh kira, tapi saya tak tahulah kamu cuba. Saya cuba tunjuk kamu kalkulator. Contoh dalam exam kan? Dalam exam kamu nak cepat. Kamu tak nak pindah-pindah, tak pandai pindah. Kita boleh guna kalkulator kita terus. Yang asal maksudnya M ni tak pindah, semua tak pindah. Yang asal saya akan gunakan ni Iaitu saya akan buat 14 darab dengan 2 kuasa 2. Kan? Cuma kalkulator saya ni dia ada per. Nampak? Isi silap. Kena per dulu. 14 darab dengan 2 kuasa 2 bawah 7. Kemudian sama dengan ni kita tekan alpha calculate, dia keluar sama dengan kat situ. Yang sebelah sini pun pecahan juga. 1 tak payah pun tak apa, 6 kuasa 2 darab 7. Bawah dia 3 dengan M. 3 darab M kena pakai alpha X. Okey. Kenapa jawapan lain? Saya ada salah kira ke ni? Betul. Oh, ni 7 ni tak ada. Sorry. 7 tak ada. Asalnya tak ada. Okay. Baru betul. Okay. Kamu cuba guna kalkulator kamu. Kalau kalkulator kamu yang warna hitam yang biasa tu, kamu kena gunakan, saya try. Kamu tulis yang biasa tu, kamu tulis macam ni. Kamu kena buat kurungan. Ni kurungan maksudnya kamu kena buat 14 darab dengan 2 kuasa 2 kurungan per dengan 7. Kamu cuba, saya tak tahu boleh tak boleh. Alpha calculate atas pun dia ni ada 2 orang tak? 6 kuasa 2 per dengan kurungan sebab 2 orang kat bawah 3x. Aku boleh cuba. Lepas tu tekan shift calculate 2 kali. Boleh cuba. Dia terus, biasanya kalau dia boleh kira dia akan bagi jawapan terus. Cuma ada setengah kalkulator tu dia lambat. Lama dia pusing. Tengok jenis kalkulator. Sebab tu kamu disarankan beli kalkulator yang paling latest sekali di pasaran. 570 ES kot. Saya pun tak ingat kod dia. Dia bukan MS. Boleh? Okey.
Tapi kalau biasanya pelajar lebih suka buat cara manual macam mula tadi pindah kan. Itu lebih bagus lah. Okey. Tengok B, try. Terus kita buat sama. B yang ini masukkan K dia dulu. R sama dengan KS kuasa 2 punca kuasa 2T. Okey. Jadi K sama dengan R, dua-dua ni turun ke bawah. Per S kuasa 2 punca kuasa 2T. Kemudian gunakan kaedah perbandingan. Kita terus buat R per S kuasa 2 punca kuasa 2T sama dengan R per S kuasa 2 punca kuasa 2T. Masukkan yang ini sebelah kiri. 4 per dengan 2 kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2 36 sama dengan 3 per S kuasa 2 3 kuasa 2 punca kuasa 2N. Okey. Kaedah penyelesaian. Kalau nak buat pecahan, kalau kamu nampak benda boleh potong dulu pun bagus juga. Contoh saya tengok kan boleh potong. 4 dengan 4 boleh potong. Potong tak siap. Boleh. Okey. Yang ini dia naik ni je. 3 ni jangan naik sebab kita tak nak dia. Kita nak N. N kat bawah. Ni naik atas. Dia akan jadi punca kuasa 2N. Sama dengan yang tinggal kat sini adalah 3. Yang ini naik. Dia akan jadi punca kuasa 2 36 per dengan 3 kuasa 2. Ambil kalkulator, kira. Kan? Ambil kalkulator, kira. Okey. Kamu akan dapat kat situ 2. Sama dengan 2. Jadi N sama dengan 2. Punca kuasa pergi sebelah. Kuasa dapatlah N sama dengan 4. Boleh pakai. Nak guna cara K pun tak apa. Cuba. Okey. Cuba ni. C. Cuba kamu buat dulu. Nanti kita bincang. Tengok. Okay, kalau kita pakai K, kita buat dulu. Sama juga. W. Okay, sama dengan KX per dengan punca kuasa 2Y. Ini kita akan pergi cari K dulu. Jadi K sama dengan apa? W. Ni naik atas. Punca kuasa 2Y per dengan X. Masukkan yang ini dulu. Okay. Hati-hati sebab ada pecahan. Jangan jaga. W dia 3. Punca kuasa 2. Nampak? Punca kuasa 2 kalau melibatkan punca ataupun kuasa yang melibatkan nombor negatif atau pecahan, kamu kena buat punca kemudian kena ada kurungan. Kalau kamu tak buat kurungan, jawapan dia bagi jawapan kamu tu salah. Kan? Per dengan X kita adalah 6. Baru kamu tekan kalkulator. Kat sini kamu akan dapat 1/3. Betul. Boleh Balkis? Boleh. Kamu salah, kamu tak letak kurungan? Kalau tak letak memang jawapan dia lagi. Dia lagi jawapan. Jangan jaga. Okey, dah dapat K ni kita buat persamaan. W sama dengan contoh 1/3 kita boleh letak je. 1 tak payah tulis, terus X per dengan 3 punca kuasa 2Y. Boleh. Okey, buatlah yang ini. Yang ni pula. W kita 4. X pun 4 juga. Per dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3 pula ni. 3. Salah tulis nanti jadi benda lain. 3 punca kuasa 2 P. Okey. Sampai kat sini nak cari apa? Nak cari P kan? Nak cari P, naikkan P ke atas, 4 turun bawah. Tukar tempat. Punca kuasa 2 P sama dengan 4/3 darab dengan 4.
Okey, yang ni mati tinggal 1. Kuasa 2, punca je pergi sebelah kuasa 2, kamu akan dapat. Oleh sebab itu P sama dengan 1/9. Ini berguna kaedah asal. Boleh? Boleh. Ya. Dah habis. Habis kita dalam bahagian ni. Yang lain boleh ke? Dapat? Okey. Boleh ya? Nurain boleh, Nurain? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 5. Okay, soalan nombor 5 ni pun saya dah potong sikit sebab ni soalan 4. Soalan dia makin lama makin ganas. Makin lama makin ganas Mula-mula okey lagi, simple-simple. Ni makin ganas kan. Okey. Diberi Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan secara songsang dengan Z. Ada satu langsung, satu songsang. Jadi kita terus buat Y berubah secara, terus kita buat berubah secara, terus tulis K je. Sebab kita nak kira. Okey. Kemudian langsung dengan X kuasa 2 ke atas. X kuasa 2 ke atas, songsang Z kat bawah. Jadi kita tak payah buat yang ikan tu, bentuk ikan tu dah. Terus macam ni. Okey, kemudian kita dapatkan K sebab dia nak soalan dia ungkapkan. Jadi nak dapatkan K, kemudian sama K sama dengan Y, Z naik atas, darab dengan Z, X kuasa 2 turun ke bawah. Jadi kita masukkan nilai yang pertama diberi yang ni. Jadi Y kita adalah 3, Z kat situ 5, X dia bagi 2. Ada kuasa 2. Jadi kita akan dapat nilai K kita adalah sama dengan, kamu tekan kalkulator, 15/4. Dia bagi macam tu je. Okey. Jadi kalau dalam exam kalau tak cukup, kamu kena buat pages macam ni. Kan? Jadi persamaan kita dah jadi Y untuk nombor 1. Sama dengan K ada pecahan, seorang atas seorang bawah. 15/4 X kuasa 2 Z. Selesai. Untuk nombor 1. Okey. Nombor 2. Nombor 2 ni biasanya dia akan gunakan persamaan ni. Nombor 2. Okey. Salin balik kat sini. Y kita berapa? Hitung nilai Y. Y nak cari 15. X dia bagi 3 per dengan 4. Z pula dia bagi 5. Jadi kita boleh selesaikan. Selesaikan kita dapat ni mati jadi 3. 27 per dengan 4. Okey, cuba kamu semak tengok. Boleh? Boleh. Boleh Okey. Jom kita buat sama-sama. Yang A, nanti saya akan tinggal kamu satu soalan. Okey, baik. Tengok. A. Diberi P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q. Ni dua atas. Dan dua kat atas pula. Songsang kat bawah. Dan punca kuasa 3R. Dua-dua kat bawah. Dua-dua kat bawah. Jadi kita tulis P sama dengan K. Dua-dua kat bawah. Siapa dua-dua ke? Kuasa 2Q. Kuasa 2Q maksudnya Q kuasa 2. Dan punca kuasa 3R. Dua-dua. Okey, jadi kita nak cari K, kita dah buat K. K kita nak tinggal belah sini pun boleh. Okey, P darab dengan Q kuasa 2 darab dengan punca kuasa 3R. Terus. Masukkan saja P 2 darab dengan Q 1/2. 1/2 dalam kurungan kuasa 2 kat luar. Kemudian punca kuasa 3 27. Punca kuasa 3 27. Alamak, tak muat.
Jadi K. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat K dapat kat sini berapa? 3/2. Saya dapat 3/2. Okay, tulis persamaan dia, ungkapkan dia. Satu. Jadi P sama dengan K pecahan, seorang atas, seorang bawah. Okay, 3/2. Okay. Q kuasa 2, punca kuasa 3R. Siap. Ini kita panggil dia ungkapan. Okay. Terus pergi dekat nombor 2. Gunakan persamaan ni untuk nak kira. Jadi soalan hitung nilai P. Senanglah P. P sama dengan 3/2 Q 5. Jadi saya akan buat kurungan. 5 kuasa 2. Kemudian R8. Punca kuasa 38. Okey, tekan kalkulator. Kita akan dapat kat situ 200. 3/200. Mana 200 ni? 100 je, 100. Salah kira. Betul ke 100? 3/100 ke? Betul kan? Cuba saya cek. Boleh? Okey, dah boleh, kamu boleh cuba. Tengok dua soalan ni. Try. B dan C. Cuba. Cuba dulu Okey, yang pertama yang atas dia bagi W berubah secara langsung dengan itu W sama dengan K R kuasa 2 per dengan S. Jadi K kita kat situ adalah WS per dengan R kuasa 2. Masukkan W 4. R kita situ 2 kuasa 2. Per dengan S kita kat situ. Apa saya masuk salah ni? Sini tempat siapa? Ini tempat S 8. Okey. Bawah R adalah 2 kuasa 2. Jadi kat situ K akan dapat 4 mati dengan 4 dapat 8. Jadi persamaan kita untuk nombor 1 adalah W sama dengan 8R kuasa 2 per dengan S. Okey. Jom kita tengok. Untuk yang kedua pula, dia nak hitung nilai S. Jadi nombor 2, W kita ada 25. Sama dengan R dia bagi 5. 8, 5 kuasa 2 per dengan S. Iyalah. Kan? Kebetulan cerita ni. Jarang berlaku benda ni. Jadi S kita adalah sama dengan 8, 5 kuasa 2 per dengan 25. Betul lah Balkis? Memang 8. Okay. Tapi jarang berlaku sebab apa? Sebab atas dia S8. Ni pun jadi 8 juga. Maksudnya benda ni boleh berlaku lah kan. Saya silap ni. Kan? Betul, jarang. Kita cek 2 kali. Betul kita dapat jawapan. S8, K pun 8. Boleh? C pula C. C dah buat dah C? Belum. Belum. Try C. Jadi yang C tu macam mana nak ni? Macam mana nak apa? Nak tulis Sebab je? dia ada 1/3. Kita follow je.
Kita follow je. Dia bagi tahu apa kat sini? Dia bagi tahu kat sini, dia kata R berubah secara, kita letak K. Langsung dengan punca kuasa 2S dan 1/3. Nampak? Kan? Jadi maksudnya kat sini, kalau kita tulis secara biasa, dia akan jadi punca kuasa 2S dan 1/3. Macam tu. Macam tu je. Nampak? Tapi cantik tak? Tak cantik. Kan? Kita boleh ubah sesuai. Kita akan jadi K. Dia macam T tu jadi songsang. Sebab dia kata berkadar langsung dengan 1/3. Kita follow Oh, je. yang tu songsang kan, yang hari tu cikgu ajar tu. Betul. Cuma dia tak sebut songsang. Dia sebut secara langsung dengan 1/3. Kalau dia sebut songsang, dia kena cakap secara songsang dengan T. Dia tak boleh sebut 1/3. Dia kena cakap dengan T. Faham. Okay. Dah jadi macam ni, senanglah. Kamu pun cari nilai K. K sama dengan bawah naik atas, jadi R, T. Atas turun bawah. Per punca kuasa 2S. Masukkan saja nilai dia. R dia bagi kat situ adalah 4. T 2. Punca kuasa 2. S kita kat situ 9. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 8/3. Okay, bila kita tulis ungkapan, lagi sekali kita jumpa tengok. Ungkapan dia akan jadi apa? R sama dengan K kita pecahan. Seorang atas, seorang bawah. 8/3 yang duduk kat atas, punca kuasa 2S. Yang duduk kat bawah, T. Okay. Dapat yang ini betul, nombor 2 tu bonus lah. Confirm betul lah. Jadi kita terus masukkan. Dia kata, hitung nilai T. Letak dulu kan. Contoh R8 saya letak sama dengan 8 punca kuasa 2S. S adalah, dia bagi kat situ 4 per dengan 3 T. Yang dia nak cari dah nilai T. Kat sini kamu nampak tengok. Bila kamu dalam matematik, kalau ada orang kiri kanan sama, kita buang dulu. Kan? Pening kepala je. Lepas tu, yang naik siapa? Jangan dua-dua naik. Tak payah buat darat silang. Dia tak payah dua-dua naik. T saja yang naik. T terus dapat. Punca kuasa 24 adalah 2/3. Selesai. Boleh? Boleh faham? Boleh. Ya. Topik ni dia jaga-jaga soalan dia je. Cara dia nak tanya soalan dia. Tapi sebenarnya pengiraan dia ulang benda sama je. Ulang, buat cari K masuk balik. Ataupun perbandingan. Jadi kamu mungkin keliru bandingan, kita pakai cara ni dulu. Tak apa. Kan? Okey. Kita masuk bahagian seterusnya. Yang lain boleh ke? Good. Sabrina? Okey. Itu sebenarnya. Siapa ada Rara? Azarina ni. Azarina balik kampung ke apa? Dia tak join di sekolah. Kita apa? Kita tengok D nampak? Ayat dia dah lain. Soalan dia dalam bentuk ayat pula ni. Dia dah lain dah. Okey. Saya tengok. Dia handphone saya dia kena pujuk sikit supaya dia fokus. Okey. Isi padu V. Kita bukan ambil semua, kita ambil huruf je. V. Berubah secara langsung. Maksudnya kat atas. Siapa yang kat atas? Kuasa 2 je jarinya. R. Kuasa 2. Saya letak itu, kuasa 2. Dan tinggi. Dan maksudnya dua-dua kat atas. Dua-dua kat atas. Jadi saya buat tulis kat itu. V berubah secara langsung. Dengan kuasa 2 je jarinya. R kuasa 2 dan tinggi. Macam tu. Okay. Diberi bahawa V sama dengan 8/7. Itu guna untuk apa? Cari K. Jadi V 88/7. K. Ini tak pindah dulu. Tak apa kan? R 2 kuasa 2. H 3. Jadi K sama dengan, kita boleh buat itu 88/7. Dua-dua ni
Kita boleh buat terus contoh macam ni, 4 darab 3, 12. 12 ni dua-dua turun ke bawah. Kan? Jadi K kita akan dapat, tekan kalkulator. Saya tekan kalkulator ni yang slow ni. Pukul 8. 22, 21. 22 per 21. Okay. Dia tak suruh buat pun benda ni. Kita buat. Kita buat. Jadi kita jadikan persamaan dia. Jadi V sama dengan 22 per 21. Semua duduk ke atas. Semua duduk ke atas. Panjang dia R kuasa 2H. Baru kita buat soalan dia. Cari nilai V. Cari nilai V. Jadi V sama dengan 22. Apabila jejari dan tingginya masing-masing. Jejari dia 5 R. 5 kuasa 2. Tinggi dia 2. Per dengan 21. Jadi kita dapatlah jawapan dia terus. Kita tekan dia. Dapat 1100 per dengan 21. Okey. Cuba kamu cek. Boleh faham? Dia ayat dia tu, dia buah-buah ayat dia, jaga-jaga ayat dia. Padahal soalan dia mudah aja sebenarnya. Dia hanya berkisar pada ubahan sahaja. Okey, gunakan contoh soalan ni, cuba buat soalan bawah ni, cuba buat. C cuba C apa? E. Try. Cikgu zoomkan sikit boleh tak? Yang mana? E ke? Yang soalan ni ke? Yang C. Yang ni. Yang ni. Yang C. Yang E. E. Okey, soalan dia. Sekejap saya try zoom. Nampak Syirika? Okey dah. Okey.
Dapat? Bincang terus boleh? Okey. Rintangan R. Rintangan R dihadapi oleh gerakan sebuah kereta adalah berkadar secara langsung dengan jisim kereta. Ambil huruf dia je. M. Okey. Dan kuasa dua lajunya. Maksudnya dua-dua adalah berkadar langsung. Kuasa dua yang lupa. Okey. Tulis dalam bentuk persamaan dia akan jadi R rintangan adalah berkadar langsung dengan jisim kereta dan kuasa dua lajunya. Yang ambil fizik ini adalah pemula momentum ke inersia. Saya pun dah lupa 20 tahun lalu belajar ni. Okey. Kita tengok kat sini. Diberi bahawa R sama dengan 2 unit, tak payah pun tak apa. Kemudian dia punya jisim dia 14, M sama dengan 14 kg. 30 unit je. 14 kg. Kemudian dia punya laju dia adalah V sama dengan 0.5. Okey, sepatutnya hitung nilai lajunya apabila bahagian soalan dia minta dia suruh cari V. Okey, apabila rintangan dan jisim masing-masing. Jadi R sama dengan 1.92 dan jisim dia sama dengan 21. Kita ringkaskan dia punya soalan dia. Okey, di kat sini first kali kita buat K dulu. Jadi kat sini saya pindahkan K sama dengan R per dengan M V cos 2. Jadi saya masukkan berapa dia punya ni? K sama dengan R kita 2 per dengan M 14 V kuasa 2, 0.5 kuasa 2. Jadi kita akan dapat situ. Dia nak atas 4/7. Betul ke? Berapa dapat? 4/7. 4/7 okey. 4/7. Jadi persamaan kita dapatlah R sama dengan 4/7 M V kuasa 2. Dah dapat persamaan. Jadi kita dah boleh jawab soalan. Jadi soalan kita kat situ. Oleh sebab itu dapatlah jawapan kita, dia minta V, kita isi je tak apa. R kita 1.92 sama dengan 4M kita 21, V tak tahu, per dengan 7. V kat sini dia dah duduk kat atas tau. Bila duduk kat atas tinggal dari kat situ. 7 pergi sebelah 1.92 darab 7. Kemudian per dengan 4/21. Kamu nak batikan 21 dengan 7 dulu pun tak apa. V kuasa 2. Ambil kalkulator. .92 darab dengan 7. 4/25. Ini V kuasa 2. Jadi kuasa 2 potong pergi sebelah punca kuasa 2. Jadi hati-hati kalau punca kuasa 2 jumpa pecahan, pastikan kurungan. Kamu akan dapat V sama dengan 2/5. Dapat tak jawapan sama? Okey. Guna yang point pun boleh kan? Guna point boleh? Guna point. Tapi jangan bundar lah. Tak boleh bundar. Sebab dia 0.6 je jawapan dia. 0.4. Yang tadi tu, yang V kuasa 2. V kuasa Lepas tu V 0.4. V 0.4. 4. Boleh? Semua dapat? Termasuk sebelah? Okey. Ni contoh soalan exam. Ni ada satu lagi.
sebelum kita pergi kat soalan exam, ada satu lagi T ni. Kita buat ni dulu. Ambil dulu maklumat. Pertama, masa T. Nampak tak nampak? Nampak tak Syafika? Nampak cikgu? Ya. Masa T yang diambil, T. Okey. Pada untuk melukis pada sebuah tembok berubah secara langsung sama dengan K dengan luas tembok A. Dan secara songsang per dengan bilangan pelukis N. Okey. Kemudian diberi 5 orang pelukis, memerlukan 5 orang pelukis, maksudnya N sama dengan 5. Memerlukan masa time T sama dengan 4.5 jam untuk melukis pada sebuah tembok A sama dengan luas dia 20,000 meter prosedur. Okey. Hitung bilangan pelukis. Soalan tanya, dia nak tanya N berapa yang diperlukan untuk melukis pada sebuah tembok, luas dia sama dengan 30,000. Unit sama tak ada masalah. Kalau tak sama, kamu kena samakan unit. Kemudian masa T. Okay, sini dia bagi 4.5 jam. Ini dia bagi 2 jam 15 minit. Tak boleh. Unit kena bagi sama. Kamu kena tukar 2 jam 15 minit kepada dalam bentuk jam. Kita boleh tukar macam ni je. 2 jam 15 minit kita tukar 2 darjah. Nampak? 2 darjah, tekan darjah. 15 minit kan. Okey, dia keluar macam tu, kamu tekan yang ni. SD ni ditukar jadi perpuluhan. Kalkulator saya tak boleh. Kamu try kalkulator kamu. Saya tak boleh. Tak boleh tukar. Kamu try. Kamu akan dapat berapa? 2.25. Try tengok. Dapat? Boleh tukar terus kan. Iaitu darjah dengan minit boleh tukar. Dia boleh tukar terus jadi perpuluhan. Okey. Yang ini kita terus buat. Jadi kat sini saya akan dapatkan K dulu. Oleh sebab itu K sama dengan TN per dengan A. Jadi nilai yang ada T kita 4.5. N kita 5 per dengan A kita 20,000. Okey. Sama dengan kat situ. Sembilan per 8,000. 9 per 8,000. Jadi persamaan kita kat sini adalah T sama dengan 9 A per dengan 8,000 N. Okey, jadi kita boleh masukkan kat sini. Nak cari apa? Nak cari N. Nak cari N. T kita adalah 2.25. 9 A kita 30,000 per dengan 8,000 N. Okay, nak cari N, N akan naik atas, yang ini akan turun bawah. Kita panggil dia tukar tempat, kita akan dapat N sama dengan 9 darab dengan 30,000 per dengan 8,000 darab dengan 2.25. Mati. Tekan kalkulator. Kita akan dapat kat situ 9 darab 30 per dengan 8 darab 2.25. Dapat jawapan kita 15 orang. Dapat tak? Boleh? Dapat. Dapat 15 orang. Okey. Sekarang kita boleh pergi tengok. Ini saya ada tinggal kamu ni antara soalan-soalan SPM. Soalan SPM yang sebelum-sebelum ni lah. Dan kamu pun soalan lebih kurang macam ni lah. Cuma kat sini kamu tengok nombor dia pelik sikit, saya susun. Nombor dia kat sini
1, 2, 3, lepas itu 6, 7, 8. Lepas tu kat sebelah ni baru ada. Dia sambung dia. 4, 5, 9, 10. Okey. Jadi untuk soalan ni kamu boleh try dulu buat. Boleh cuba dulu. Kamu cuba buat. Nanti kelas sekali lagi. InsyaAllah kita akan bincangkan soalan-soalan ni. Dan saya akan perkenalkan sikit untuk topik kedua pula. Saya target untuk cuti sekolah ni sekurang-kurangnya sebelum kau masuk bab 1 ni settle dulu. Bab 2 tu hint-hint sikit, tengok apa cerita pasal bab 2 tu, senang kamu nak belajar nanti. Okey. Jadi cuba buat ni, objektif ni. Kalau ada masalah kamu WhatsApp je saya terus. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah malam ni sampai sini dulu. Ada soalan? Ada. Okey. Ada Kalau tak ada, sampai kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Baik-baik. Thank you, cikgu. Sama-sama.